Okey, kita mulakan hari ini. Kita belajar hadis. Bab dia babul mawaqit. Ya, bab mawaqit. Mawaqit ni mikot-mikot. Ya. Mikot-mikot ni ialah tempat mulai ihram. Itu dikatakan mikot. Ya. Siapa nak baca, yang lain boleh tutuplah. Yang baca saya buka mic ya. Supaya suara tu jelas. Okey, silakan. Baca makna pun boleh. Buka mic dia yang nak baca ya. Okey, silakan. Baik ya. Catatkan. Hadis 739, hadis sah. Matan menerangkan mikot-mikot bagi orang haji. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam kita melakukan haji ya, ataupun umrah ya, kita akan melalui mikot-mikot ini ya. Dan Nabi pun sudah tentukan mikot-mikot itu. Kalau orang yang berada di Madinah, dan kalau kita berada di Madinah nak melakukan haji atau umrah ya, kita kena bermikot di Zulhulaifah, atau terkenal sekarang dengan ya disebut Bir Ali ya. Jadi kita ya bermikot di situ. Dan untuk orang Syam di Jufa, untuk orang Najd di Qarnal Manazil, dan bagi penduduk Yaman di Yamlamlam. Tempat-tempat tersebut bagi mereka yaitu mikot, yang mereka datang daripada mana-mana mereka arah yang mereka datangi ya. Jadi di antara ya orang kita lah orang Malaysia ya. Kalau kita melalui kapal terbang, kalau misal kata dia dah penerbangan akhir ya, tinggal seminggu ke ataupun tinggal 2-3 hari ke, jadi dia kena ya memakai ihram. Dan nanti ya bila naik kapal terbang di Qarnul Manazil ya, di Qarnul Manazil ni kita kena niat ya untuk mikot ya. Itu ya mungkin pihak penerbangan akan memaklumkan yang kita sudah ya melintasi Qarnul Manazil. Dan dulu kalau di kapal laut, kalau kita kapal laut ya, mereka akan maklumkan di Yalamlam. Kalau ikutkan Yalamlam di sini, maknanya kita melalui Yaman ya. Di Yalamlam tu ya dah boleh berniat. Tapi kalau haji tamattu ya tidak ya perlu ya. Haji tamattu ni ya haji yang kita datang banyak masa. Itu haji tamattu. Penerbangan pertama, ya Allah, masa lamanya nak menunggu haji. Penerbangan pertama. Ya lama nak menunggu haji tu.
Takkanlah daripada mula nak pakai ihram sampai ya sebulan lamanya. Jadi ya di situ akan menyusahkan kita dan tidak dituntut. Ya. Yang masa tu ya kita banyak masa, kita ya berhaji tamattu. Haji tamattu ya. Mana haji tamattu ni kita dah masa kita banyak. Ya. Kalau kita singgah ya di Madinah nak ke Mekah, ya kita berhentilah di Bir Ali tu. Ya. Dan kita berihram ya di situ. Inilah yang diterangkan dalam bab miqat ya. Baik ya, kita teruskan lagi 740. Siapa nak baca? Orang yang sama pun tak apa, baca lagi. Dari Aisyah. Silakan. Buka mic. Okey, sila. Lagi 741. Teruskan. Tujuh empat dua. Baik, sekalikan ya 740, 741, 742. Satu hukum 740, 741, 742. Hadis sah. Matan menerangkan bahawa orang Iraq kalau mau berihram harus dari Zatu Irqin. Zatu Irqin. Zal alif ta, Zatu, Ain Rokof, Irqin. Irqin ni perkataan Iraq lah. Ya, Zati Irq. Ni Irq tu Iraq. Saya ulang balik. Menerangkan bahawa orang Iraq kalau mau berihram harus dari Zatu Irqin. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, 743. Siapa nak baca 743? Silakan. Buka mic yang nak baca. Satu. Sila. Ya. Baik, catatkan 743. Hadis lemah. Dalam bracket, kerana di dalamnya ada Yazid bin Abi Qiyad bin Abi Qiyad, K-I-Y-A-D, Qiyad. Tutup bracket. Matan, tempat ihram orang Iraq ditentukan di Al-Aqiq
di Al-Aqiq. Hukum sebagai di Zatu Irkin. Zatu Irkin. Sebagai di Zatu Irkin. Macam hadis tadi yang atas. Jadi ya, untuk orang Irak ni, bukan orang Malaysia, untuk orang Irak, ya katanya ditentukan di Al-Aqiq sebagai di Zatu Irkin. Maknanya tempat itu adalah tempat ya untuk bermikot. Jadi adalah tempat-tempat mikot ya. Baik, kita habis mengenai tentang babul mikot ya, mawaqit. Bab mikot. Sekarang kita masuk tajuk kecil, iaitu babu babu wujuhil ihrami. Babu wujuhil ihrami wasifatihi. Wasifatihi. Mana bab jenis-jenis ihram dan sifatnya. Baik. Boleh teruskan 744. Siapa nak baca? Ya. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 744, hadis sah. Matan, boleh mengerjakan haji ifrad atau qiran atau tamattu. Hukum wajib muhayyar. Wajib muhayyar. Wajib muhayyar ni mana boleh lah, boleh pilih ya. Boleh pilih. Okey. Ini yang dikatakan ya, jenis-jenis ihram dan sifatnya. Baik, kesimpulan yang kita nampak di sini bahawa ada 3 macam niat melakukan haji. Pertama ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu. Ifrad daripada mana fardun. Fardun mana sendiri. Artinya berniat untuk umrah sahaja. Ya, atau disebut ya ifrad. Niat untuk ya umrah sahaja. Yang kedua disebut qiran. Qiran ini ya berniat untuk ya haji sahaja. Disebutlah qiran.
Yang ketiga disebut tamattu. Ia berniat untuk haji dan umrah. Jadi, ya, orang-orang yang di luar Masjidil Haram berdasarkan Al-Quran, ya, mereka hendaklah berniat haji tamattu. Jangan kita memandang pahala, oh besar kalau kita buat ifrad atau qiran, jangan demikian. Ya, sebab Quran sendiri memberitahu, kalau kita di luar Masjidil Haram, kita berniat haji tamattu. Haji tamattu ni kita dikenakan dam. Dikenakan dam. Haji tamattu ni saya kata tadi, mereka yang mempunyai masa yang banyak. Contohnya, penerbangan pertama, kedua, ketiga ni masa-masa yang begitu lama nak menunggu 8 Zulhijjah. Sebab kita nak melakukan haji ni 8 Zulhijjah. Jadi kita dapat penerbangan pertama, sudah tentulah kita nak menunggu 8 Zulhijjah tu lama sangat. Takkanlah daripada mula nak pakai ihram. Sebab haji ifrad, haji qiran ni kita kena pakai ihram. Jadi kita sudah tentu tak sanggup untuk menjaga pantang larang ihram selama sebulan atau sebulan lebih. Jadi itu disuruh dalam Quran, diperintahkan kita suruh haji tamattu. Haji tamattu kita sampai-sampai kita kerjakan umrah. Dah habis umrah kita bertahlul bebas, dengan pakaian bebas, acara bebas. Sampailah menunggu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, itu kita mula pakai ihram balik nak mengerjakan haji. Jadi masa yang lama tu acara bebas. Kalau kita nak pahala besar, kita pakai ihram je sepanjang-panjangnya. Boleh ke kita menjaga pantang larang ihram? Kita nak menyusahkan diri. Sedangkan tidak dituntut macam tu. Orang ifrad atau qiran ni orang yang kat situ ya. Dia orang daripada situ, yang dekat-dekat situ, 8 Zulhijjah dia keluar dari kampung halaman terus buat haji. Dia terus buat haji. Itu untuk ifrad atau qiran. Begitu juga kalau kita contohnya kita nak sampai esok haji. Contohlah. Ini bayar mahal ni. Jadi kita sampai sana, esoknya haji atau selang sehari je. Selang sehari je kita pun dah mula 8 Zulhijjah. Ini bayar mahal ni. 100,000 punya bayaran ni. Jadi 8 Zulhijjah dia terus haji. Ini orang macam ni boleh ifrad atau qiran. Jadi sampai-sampai esoknya atau lusanya dia pun mengerjakan haji. Habis 8 lepas haji 8, 9, 10, 11, 12, 13 dah habis haji 6 hari tu kira musim haji 6 hari. Kemudian hari yang ke-15 dia pun balik. Jadi seminggu je kat sana. Seminggu je balik. Ini dapat haji. Tu. Mereka yang tak ada masa, banyak kerja, dia sanggup bayar sampai ratus ribu. Sah hajinya. Itu namanya ifrad atau qiran. Tapi tamattu ni, dalam Quran diterangkan kita suruh menyembelih seekor korban, mengkorbankan seekor kambing. Kita kena korban seekor kambing sebagai dam haji tamattu ni. Kalau tak mampu, kita kena puasa kat sana 3 hari, kat rumah 7 hari. Kalau rumah 7 hari. Kat sana, kita puasa salah satu ayam, 3 hari. Kemudian kat rumah 7 hari. Jadi 10 hari. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 yang sempurna. Kalau tak mampu apa? Tak mampu bayar dam. Kita kena puasa. Itu dalam surah Baqarah. Dah kita lalui. Okey, maka habis mengenai tengah kedudukan macam-macam haji ni.
Kemudian kita masuk bab lagi ya, bab baru lagi, bab kecil. Babul ihrami. Babul ihrami wa ma yata'allaku bihi. Babul ihram maknanya bab ihram. Wa ma dan apa yang yata'allak ia berhubung bihi dengannya. Bab ihram dan apa yang ia berhubung dengannya. Dengan ihram. Okey, teruskan. Siapa nak baca? 745. Buka mic. Siapa nak baca? Silakan. Sila. Ya. Okey. 745 hadis sah. Matan menerangkan bahawa di Zulhulaifah tempat ihramnya adalah di sisi masjid yang ada di situ. Bracket Bir Ali. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi Rasulullah SAW ia berihram dekat Masjid Zulhulaifah. Maknanya itulah yang kita sebut di Madinah, ya, disebut Bir Ali. Ya. Jadi dia berihram kat situ dan niat ihram kat situ. Ya. Sampai sekarang lah. Lagi 746. Sambung. Okey, sila. Ya. 746 hadis sah. Matan diperintah mengeraskan suara ketika mengucap talbiyah. Hukum wajib. Jadi ini ya menerangkan tentang supaya suara talbiyah itu disuarakan. Ya, disuarakan. Atau dikatakan ya, suruh keraskan suara. Ya. Kuatkanlah. Lagi 747. Sila. Ya.
Baik, catatkan 747 hadis sah. Matan diperintah mengganti pakaian di waktu permulaan ihram. Hukum wajib. Jadi ya biasanya ya mutawif ini suruh kita mandi di hotel masing-masing supaya tidak ya berebut-rebut atau kecoh. Jadi ya masing-masing mandi di hotel dan mereka ya boleh memakai ihram dan kemudian ya sampai ke Bin Ali maka dia niat untuk ya berihram melaksanakan umrah ataupun haji ya. Jadi ya itu salah satu daripadanya mengelakkan daripada kita berpusu-pusu di dalam masjid yang ya penuh dengan umat ya. Tak betul nanti tertinggal bas pula. Jadi itu disuruh mandi di hotel masing-masing. Ya, kadang setengahnya dengan pakaian biasa sampai ke masjid itu baru ganti. Ya. Tak mengapa. Lagi 748. Ya, sila. Ya. Zafaran ni ya warna kuning ya. Warna kuning. Jadi ya tidak diperbolehkan ya memakai ihram dengan pakai kuning seperti sami-sami. Ya. Itu tidak dibenarkan. Baik, catatkan ya 748. Hadis sah. Matan menerangkan pakaian-pakaian yang terlarang bagi orang muhrim. Orang muhrim ni orang berihram ya. Nanti silap pula. Kita kalau yang tak boleh kahwin tu mahram. Kalau muhrim itu maknanya orang yang berihram. Hukum haram hajinya tidak sah. Jadi tengok ya. Untuk ya ihram bagi orang-orang lelaki diterangkan yang tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai serban atau ya seluar dalam pun tak boleh. Ya. Dan tidak boleh juga tutup kepala tengah pakai ihram tu. Dan sarung kaki pun tak boleh. Ya. Lepas itu kita pakai
selipar yang nampak dua mata kaki. Tapi kalau seandainya tak ada, bagi orang yang tak ada selipar, dia boleh pakai hoof ni macam stokin, tapi kena potong boleh nampakkan mata kaki dia, ya, kedua mata kakinya. Itu baru boleh. Jadi kalau kasut pun saya kata, kasut tu kena potong sampai nampakkan mata kaki. Macam tu, ya. Itu yang diterangkan tentang larangan-larangan orang pakai ihram. Lagi ayat hadis yang ke-749, apa nak baca? Silakan. Dari tujuh empat sembilan. Dia hadis sah. Matan boleh memakai wangi-wangian sebelum ihram dan dalam keadaan bertahallul. Bertahallul tu maknanya cukur kepala ataupun cukur rambut ataupun gunting rambut, itu bertahallul. Hukum mubah. Jangan salah faham, mubah ni mana harus. Jadi jangan salah faham bahawa kita dah pakai ihram, kita boleh pakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu termasuk larangan, tidak dibenarkan. Sebab itu terkadang ingat, kita ketika kita pakai ihram, kita nak pergi tawaf, terkadang kita melalui kedai-kedai wangi, kedai minyak wangi. Ya, hajah-hajah, ya, haji-haji dicolitkan. Ya, jangan, ya. Jadi, ya, kita masa tu kita bukan dah lepas tahlul. Kalau kita dah lepas tahlul tak apa. Walaupun kita pakai ihram, tapi kita dah lepas tahlul. Masa itu kalau kita nak singgah kedai minyak wangi, dia colitkan minyak wangi, tak ada salahnya. Ini dalam perjalanan kita nak melakukan umrah, ya. Jadi jangan kita dekati kedai-kedai minyak wangi, ya. Itu termasuk larangan, ya. Lagi 749. 750 ke. Silakan. Ya. Baik. Catatkan 750 hadis sah. Matan dilarang muhrim. Faham ya, muhrim itu apa? Orang pakai ihram, ya. Dilarang muhrim kahwin, mengahwinkan atau meminang. Hukum tidak sah. Contohnya, dia nak ambil berkat nikah depan Kaabah, ya. Jadi suruhlah, ya, imam mutawif tu nikahkan dia depan Kaabah, sedangkan dia masa itu pakai ihram,
Ya, pakai ihram makna masih dalam ihram. Jadi ya hukumnya tidak sah ya pernikahan itu. Dia bernikah, dia kahwin atau dia pun mengawinkan orang lain pula pun tak boleh. Ataupun dalam masa ihram itu ya dia meminang. Pinangannya juga tidak sah. Ini kena fahamlah tentang pantang larang ihram ya. Lagi 751. Sila. Baik, catatkan ya. Hadis 751. Hadis sah. Matan dia, binatang yang disuruh memburu oleh orang muhrim atau ia memberi isyarat supaya diburukan untuknya, tidak halal baginya. Hukum haram. Hukum haram. Jadi, ini mungkin tidak berlaku sekarang lah ya. Kalau zaman moyang-moyang kita dulu, semasa naik kapal dulu, ya, perhotelan ya tak ada seperti sekarang ini. Mereka duduk di kemah-kemah, ya tak ada hotel, dan mereka masak dalam kemah di tengah padang pasir. Jadi, ya, zaman-zaman itu ada lagi binatang-binatang buruan, ya, binatang-binatang buruan yang boleh dimakan. Tapi kalau dia tengah pakai ihram masa itu, dia tidak boleh mengarah orang lain supaya berburu untuknya, ya, ataupun dia sendiri memburu, tak boleh. Ya. Kalau demikian dibuat macam tu, hukumnya haram, tak boleh. Ya. Aja haram hukumnya. Jadi kalau ikutkan hadis ini, kalau orang tu hadiah saja, tapi kita tak suruh tak apa, dia bagi je kat kita. Kata Nabi boleh makan. Kalau ada selingan yang kita suruh, itu jatuh haram. Ya. Kalau saja dia nak bagi, tak kita suruh tak apa, dia nak bagi, ya, itu tak ada salah. Ya. Kalau kita berkemah di tepi laut contohnya, kita boleh memburu atau mencari ikan di laut, ya, untuk sebagai makanan. Tapi buruan daratan haram. Laut boleh, ya. Kalau pakai ihram untuk laut boleh, tapi kalau darat tak boleh. Ya. Itu bezanya. Ya. Tapi sekarang adakah orang pergi memburu? Ya. Ada juga, tapi buru kodai. Ya. Buru kodai bukan buru binatang. Ya, ada buru kodai. Ya. Itu adalah. Ya. Itu zaman moyang-moyang kita dulu ada. Ya. Ada binatang buruan. Mungkin kambing gurun ke apa ke. Ya. Binatang buruan juga. Ya. Lagi sambung. Hadis 752. Siapa nak baca 752? Silakan.
Orang yang sama pun tak apa, boleh baca. Sila. Hmm. Hmm. Baik, 752 ya, catatkan. 752 hadis sah. Matan, orang muhrim dilarang makan binatang yang diburu khusus untuk dia. Hukum haram. Jadi ya, kalau berlaku demikian, ya, artinya ia tidak boleh. Mana hukum dia haram, ya, kita makan. Kalau ya khusus, ya, diburu khusus untuk dia, ya. Kalau orang yang memburu tu, ya, dia bukan muhrim, dia buru saja, dia buru. Kemudian ia dapat dibagi-bagi. Ya, orang yang pakai muhrim atau orang muhrim ni pakai ihram ni, dia tak minta pun, tak apa pun, tu bolehlah. Ya, dan tak khusus kat dia. Tapi kalau dikhususkan untuk dia, tu tak boleh. Ya. Lagi 753, siapa nak baca silakan. Sila. Ya. Catatkan 753. Hadis sah. Matan, kala jengking, koma, helang, koma, gagak, koma, tikus, dan anjing penggigit. Boleh dibunuh di dalam ihram dan di luar ihram. Hukum mubah. Maksudnya ya, kita duduk di padang pasir, berkemah kat sana. Ya, tapi ada binatang-binatang ini kan tak boleh kita bunuh. Tapi ada binatang perosak yang boleh dibunuh ketika kita pakai ihram. Ya, dikatakan bahawa binatang-binatang ini adalah di antaranya disebut kalajengking. Sebab kalajengking ni banyak di padang pasir. Kalau kuatir tidur-tidur, dia keluar daripada pasir tadi. Jadi ya, kalau ada, boleh dibunuh. Begitu juga binatang-binatang yang disebutkan tadi, ya, dianggap sebagai binatang perosak. Elang, gagak, tikus, anjing, tapi anjing penggigit ya. Kalau anjing itu tidak menggigit, ya, kita tidak wajib bunuh. Tapi kalau dia dah menggigit, ya, itu wajib dibunuh. Macam di tempat kita tu, kalau didapati anjing itu sudah menggigit orang,
yang hanya itu ditangkap dan ditembak, ya, dibunuh. Ya. Jadi ya, dalam hadis dah maklum demikian. Lagi 754, sama nak baca. Okey. Ya. Catatkan ya. 754. Hadis sah. Matan boleh berbekam di waktu ihram. Hukum mubah. Artinya, perbuatan ini adalah perbuatan yang dikatakan Nabi dia lakukan, maka ia tidak jadi satu kesalahan. Ya, artinya diterangkan di sini berbekam ketika ihram itu ia tidak ada salahnya. Ya. Sebab ia berbekam itu salah satu daripada ya, rawatan ya, untuk kesehatan zaman itu. Zaman sekarang pun adalah ya, zaman itu dengan cara berbekam. Jadi seandainya ya ada tukang bekam, kita masih pakai ihram masa tu panjang, ya boleh kita berbekam. Ya. Nah, zaman itulah. Ya, sekarang ni rasanya tak ada kita pergi menunaikan haji, ada orang ya servis nak ya, cari siapa nak bekam. Ya. Nampaknya tak ada. Ya. Nah, zaman tu ada, Nabi pun nak berbekam. Mana dibolehkan. Ya. Baik ya, kita punya pelajaran hadis sekadar itu dulu, 754. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi yang berkaitan dengan Kitabul Haji ini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul Azim.